Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi dengan next homologous iaitu carboxylic acid and ester. Okey. So kenapa kita letakkan sekali? Okey, sebab dia ada kaitan ester dengan carboxylic acid. Kita akan cuba tengok nanti apa kaitan dia. Okey, kita berkenalan dahulu dengan carboxylic acid. So carboxylic acid, the family form of homologous series, salah satu homologous series dengan general formula CnH2nO2. Okey, kita tengok dapat tak kalau kita guna CnH2n ini menggunakan general formula untuk carboxylic acid ni. Okey, N kita dah tahu N nilai untuk karbon. Okey, kita mulakan N 1 dahulu. Okey, C1 H N O2. So akan jadi C, tak perlu tulis, kalau 1 H 2 O2. Okey. Cuba tengok, C ada 1, H ada 2, 1, 2, O ada 2, 1, 2. Okey, so kita tahu itu adalah metanoic acid. Kenapa metanoic acid? Sebab nilai karbon dia adalah 1. Dan structural formula. Okey. Untuk carboxylic acid, functional group dia adalah COOH. COOH, carboxyl group. Okey, carboxyl group maksud dia kita nampak je ada COOH, kita tahu itu adalah carboxylic acid. Nampak ada COOH, COOH, COOH. Kita tahu itu adalah carboxylic acid. Okey. Untuk lukis structural formula untuk carboxylic acid, kita ambil contoh ethanoic acid. Ethanoic acid Okey, cara dia kita dah tahu dia punya formula CH3COOH. Okey. So kita tulis dahulu CH3, C kena ingat. Okey, CH3. Okey, kemudian diikuti dengan functional group. Functional group untuk carboxylic acid COOH. C kena ingat bond untuk oksigen wajib 2. So ini dah ada 1, 2, 3. So 4. Okey, H. Okey, itu cara lukis structural formula. So cukup 4. Oksigen tunjukkan semua bond. Okey. Okey, propanoic acid sebab ada 3 bond. Okey. Untuk carboxylic acid, dia special case sedikit, nilai karbon termasuk dengan functional group. Kalau sebelum ni homologous series, kita kira homologous series sebelum ni dia tak ada karbon. Contoh functional group untuk alkohol OH, functional group untuk alkin C double bond, kan? So yang ini dia termasuk dengan functional group, kira sekali dengan functional group. Butanoic acid ada 4 bond, 1, 2, 3, 4. Okey, dan kalau kita tengok bertambahnya bilangan karbon, boiling point pun semakin meningkat. Okey, saya tunjukkan satu lagi contoh untuk propanoic acid macam mana dia punya lukisan dia. Okey, dia ada 3 kan. Okey. Propane kita tahu ada 3 karbon, kemudian kita lukis dahulu dia punya functional group. Okey, kita tahu COOH. Okey, dah selesai kita lukis dia punya functional group, baru kita double check dia punya bond. Ini kita tengok oksigen ada 2, hidrogen ada 1 bond, selesai. Oksigen mesti ada 2 bond, selesai. Kita tengok karbon ini ada wajib ada 4 bond 1, 2, 3, 4, selesai. Yang ni karbon nama ini baru ada 2, 1, 2, 3, 4. Okey, karbon ini baru ada 1, 2, 3, 4. Baru kita letakkan H. Okey, itu cara untuk lukis structural formula. Baru kita tak tertinggal bond ataupun tak tertinggal atom-atom yang lain. Okey. So ini salah satu cara untuk nak buat ethanoic acid. Okey, cara nak buat ethanoic acid. Okey, menggunakan daripada alkohol. Alkohol.
daripada etanol. Macam mana boleh dapat ethanoic acid? Okey, proses ni dinamakan oxidation process. Oxidation process, kenapa kita menggunakan oksigen? Okey, kita menggunakan oksigen. Kita cuba tengok apa yang terjadi. Okey, yang asal dia adalah ini. Okey, daripada etanol. Okey, daripada etanol, oksigen. Okey, ini. Apa yang terjadi dekat sini adalah oksigen sahaja yang akan pergi. So, yang ini akan terputus, yang ini akan terputus. Kan? So, ini akan pergi dengan yang ini, akan dapat H2O, yang ini akan pergi ke situ. Itu yang akan dapat. Kan? So, H2O dia akan jadi okay, itu yang akan jadi ethanoic acid oxidation process. Okay, so ethanoic acid iaitu carboxylic acid, dia sama saja, dia punya reaction macam dengan asid-asid yang lain, dia akan turn litmus to red, kemudian it also react dengan metal, base, carbonate, form salt, dan juga untuk carboxylic acid, dia adalah a typical weak acid. Typical weak acid, kenapa? Sebab only partially, okay, hanya setengah saja, tak semua, tak semua yang akan dissociate in water to produce hydrogen ion. Sebab tu dia dikenali sebagai weak acid. Okay. Kemudian kita masuk berkenaan dengan ester. Macam mana ester ni terjadi? Okay, ester ni terjadi apabila carboxylic acid, contoh dia adalah ethanoic acid. Okay, ethanoic acid, it react with alcohol, dia akan jadi ester. Okay, kita cuba tengok macam mana proses ini terjadi. Okay, ini adalah ethanoic acid, ada 2 karbon. Kemudian propanol ada 3 karbon. Apa yang terjadi di sini adalah, okay, dia akan buang, dia akan buang water. Dia akan, saya cuba tunjukkan dia punya apa yang terjadi. Okay, ini daripada ethanoic acid, kemudian alkohol. Okay, boleh OH nak sebelah kanan pun boleh. Ini tujuan dia nak bagi tengok dekat mana yang dia bercantum, dia combine. Okay. Okay. Daripada carboxylic acid, dia akan hilang OH. Daripada alkohol part, dia akan hilang H. Kenapa? Sebab dia orang nak dia orang nak bercantum, nak form linkage. Dia nak bercantum, nak jadikan satu rantaian yang panjang. Okay, so bahagian carboxylic acid dia akan buang OH, bahagian alkohol dia akan buang H. So tempat yang terputus tadi dia akan menghasilkan bond yang baru. Okay, dia akan menghasilkan bond yang baru. Apa yang terjadi adalah seperti ini, kan? Okay, dia akan menghasilkan. Okay, kita lukis 2 warna lah. Bagi kamu nampak. Okay, ini saya lukis bahagian carboxylic acid dahulu. Okay, dia akan bercantum di tempat mana yang diputus tadi. Okay, kat mana kuning lah. Okay, kat mana ni? Okay, so dia akan dekat O tadi kan.
Okey. So ada 3C. Okey. Okey. So warna biru ni adalah daripada carboxylic acid, warna kuning adalah daripada alkohol. Kemudian namakan dia ada rule dia. Namakan dia mesti bermula daripada alkohol 4 dahulu. Daripada propanol dia akan jadi propil. Okey. Kemudian daripada ethanoic acid dia akan menjadi etanoate. Okey. So kalau carboxylic acid ni adalah methanoic acid, dia akan jadi metanoate. Kalau bahagian carboxylic acid ni butanoic acid, dia akan jadi butanoate. Okey, untuk bahagian alkohol, contoh dia kita guna metanol akan jadi metil. Kalau etanol jadi etil. Kalau butanol jadi butil. Dia akan ingat ini nama dia mesti bermula dengan alkohol 4 diikuti dengan carboxylic acid 4. Okey, untuk namakan untuk ester. Okey, kenapa dia dapat water? Ini kan dia buang OH, dia buang H akan combine jadi H2O, jadi water. Okey, so proses ni dinamakan condensation reaction. Kenapa? Sebab dia menghasilkan air, kan? H2O dia menghasilkan air. So banyak kegunaan ester ni dalam industri, synthetic ester terutamanya banyak digunakan. Okey, kalau yang bau buah apple, okey, itu adalah yang natural. Tapi kebanyakan yang digunakan dalam contoh dia shampoo yang berbau apple. Kebanyakan dia akan menggunakan synthetic ester. Okey, so itu sahaja untuk bahagian carboxylic acid and ester. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam chapter organik chemistry. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.